Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, selamat datang kepada semua pelajar semester 1 program Diploma Kejuruteraan Awam Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Port Dickson. Saya Puan Nur Atikah binti Seman, merupakan penyelaras ETAC Jabatan Kejuruteraan Awam. Jadi pada hari ini saya akan berikan satu taklimat ringkas kepada anda semua berkaitan tentang ETAC ataupun kita panggil ETAC lah. Okey, jadi sama-sama kita tengok ya. Okey. Para pelajar semua mesti ada yang tidak pernah dengar kan tentang BEM. Okey, memandangkan semua pelajar ialah pelajar kejuruteraan awam Jadi pelajar kejuruteraan awam ni dia akan grad selepas 3 tahun ataupun 6 semester belajar di politeknik ini dan perlu mendaftar dengan Board of Engineers Malaysia, BEM lah. Okey, BEM ni merupakan satu badan yang mengumpulkan semua jurutera-jurutera berdaftar di Malaysia. Okey, termasuklah juga para pelajar yang grad dengan diploma kejuruteraan awam. Okey, pelajar-pelajar degree pun kena daftar dengan BEM. Pensyarah pun kena daftar dengan BEM. Selagi mana bergelar graduan dalam bidang kejuruteraan kena berdaftar dengan BEM. Jadi apa kaitan BEM dengan ETAC ni? ETAC ni merupakan singkatan untuk The Engineering Technology Accreditation Council. Dia macam badan untuk memberi tauliah kepada para pelajar kejuruteraan, nak bagi tahu bahawa program yang diikuti oleh graduan tersebut diiktiraf oleh badan profesional. Badan profesional tu BEM lah. Jadi majlis yang memberi pengiktirafan kepada program kejuruteraan itu kita panggil ETAC. Okey, ditubuhkan oleh BEM pada tahun 2015. Baru lagi lah, 5 tahun baru lagi kan. Okey. Jadi semua program berasaskan kejuruteraan di Malaysia ini perlu diiktiraf oleh ETAC, BEM. Begitulah juga dengan para pelajar semualah. Okey. Boleh faham kan? Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey. Kalau berdasarkan kepada Registration of Engineers Act 1967 Revision 2015, antara perubahan yang dibuat ialah perlu memasukkan ahli teknologi ataupun technician sebagai sebahagian daripada engineering service professional. Sebab itulah perlu ada pengiktirafan terhadap program ETAC ni lah. Okey. Okey. Jadi para pelajar ni apabila telah grad daripada politeknik dalam kejuruteraan awam kan, selepas 3 tahun belajar diploma, jadi para pelajar ini perlu mendaftar sebagai an inspector of work. Okey. Sebab dia merupakan juruteknik ataupun pembantu kepada professional engineer. Ini professional engineer in the supervision of engineering work. Sebab pelajar kita kebanyakannya akan bekerja di syarikat swasta ataupun syarikat kerajaan sebagai konsultan dan perlu membantu professional engineer. Dan mereka perlu mendaftar inspector of work yang yang dikawal oleh Board of Engineers lah. Okey. Jadi program ETAC ini akan memerlukan pengiktirafan yang mana kalau program itu diiktiraf, barulah para pelajar tu boleh bekerja sebagai inspector of work.
Jadi jangan risaulah, kita di Jabatan Kejuruteraan Awam ni kita dah dapat 6 tahun pengiktirafan. Jadi selepas ni kita akan sentiasa monitorlah program kita supaya mengikuti ataupun fulfill atau comply dengan keperluan yang telah ditetapkan oleh ETAC tadi. Okey, kenapa perlu ada pengiktirafan ni? Perlu ada pengiktirafan sebab dia macam kita nak pilih kedai makan kan, selalu kita akan tanya apa? Kita akan tanya ada sijil halal tak? Macam tu lah, ada sijil halal ke tak? Kalau itu untuk makanan, bagi orang Islam kan perlu ada recognition ataupun endorsement atau pengiktirafan daripada badan otoriti yang mengiktiraf bahawa produk itu halal dimakan. Dia sama dengan engineering ni. Engineering Kejuruteraan Awam tu nama program kita, dan pelajar yang grad sebagai pelajar diploma Kejuruteraan Awam tu merupakan produk kita. Jadi produk kita tu perlu diiktiraf ataupun ditauliah ataupun diendoskan oleh satu badan profesional yang menetapkan beberapa keperluan supaya program tersebut mengikut apa yang dikehendaki oleh Board of Engineers tadi tu. Jadi katakanlah kita ada ramai pelajar lepasan diploma Kejuruteraan Awam yang nak kerja sebagai juruteknik ataupun pembantu jurutera. Kita kata inspector of work lah, yang pergi buat inspection dekat tapak dan sebagainya kan. Jadi kita tengok ada ramai pelajar diploma Kejuruteraan Awam yang telah grad. Jadi yang akan dipilih ialah pelajar-pelajar yang grad daripada institusi yang menawarkan program Kejuruteraan Awam yang ada pengiktirafan daripada ETAC. Kalau sijil halal tadi tu halal JAKIM kan. Kalau diploma Kejuruteraan Awam ni ada pengiktirafan daripada ETAC, ETAC BEM tu. Barulah boleh kerja. Itulah analogi yang mudah ya. Ni kita cakap tadi tu, a person who hold any qualification which is recognized by the board shall be entitled on application to be registered as an engineering technologist. Okay, itu kalau program engineering technologist lah. Tapi kalau yang kedua ni kita tengok, a person who hold any qualification which is recognized by the board shall be entitled on application to be registered as an inspector of work. Inspector of work ni yang para pelajar ada kelulusan diploma Kejuruteraan Awam. Okey, ni mengikut akta lah. Okey, Board of Engineers ni dalam bahasa Melayunya ialah Lembaga Jurutera Malaysia. Okey, kita tengok apa itu Lembaga Jurutera Malaysia. Okey, Lembaga Jurutera Malaysia ni merupakan satu badan yang ditubuhkan oleh Parlimen, oleh Parlimen, dan ada beberapa akta kan yang digubah di Parlimen dan dijaga ataupun dikelolakan oleh BEM lah, Lembaga Jurutera Malaysia ya. Dan ETAC ni merupakan satu badan akreditasi ataupun badan yang mengiktiraf program-program engineering teknologi. Okey, itulah pentingnya ada ETAC macam audit lah, audit supaya comply dengan ETAC. Okey, apa objektif akreditasi ETAC ni? Yang pertamanya, kita nak ensure that graduate of the accredited engineering technology program satisfy the minimum academic requirement for registration as engineering technologist with BEM. Itu kalau engineering technology. Kalau engineering technician, to ensure that graduates of the accredited engineering technician education program satisfy the minimum academic and practical requirement for registration as engineering technician or inspector of work with BEM. Okay,
Kenapa kedua-dua objektif ini diperlukan? Sebab to ensure the continual quality improvement CQI is being practiced by IHL. IHL tu Institution of Higher Learning lah. Kalau kita IHL ni Poly PD lah, kan? Okey, kita nak pastikan program kita ialah program yang bagus dan diiktiraf dan berkualiti. Okey, sebab tu ada pengiktirafan daripada ETAC ni. Okey, dan akreditasi ni juga merupakan satu alat untuk kita menentukan aras ataupun benchmark Engineering Technician Education Program yang ditawarkan oleh Poly PD lah, kan, Poly kita ni. Okey, ni berkaitan akta lah. Tengok kat sini, BEM mempunyai kuasa untuk mengakreditasi dan memperakukan kelayakan program kejuruteraan termasuk teknologis kejuruteraan. Okey, jadi pelajar kita ni perlu diiktiraf. Jadi kalau anda semua balik kampung nanti, boleh bagi tahu lah dekat keluarga kat kampung, kan, bagi tahu kata program yang anda semua ikuti ni iaitu Diploma Kejuruteraan Awam Poly PD diiktiraf oleh ETAC, BEM. BEM tu apa? Kalau mak ayah tanya, cakap BEM ialah Board of Engineers, ataupun dia adalah lembaga jurutera Malaysia yang menjaga kualiti program diploma di Poly PD lah. Memang diiktiraf ya setakat ni sehingga 6 tahun lah. Kita mula pada tahun lepas kita diakreditasi, so 6 tahun selepas ini baru kita akan dinilai semula ya. Okey, kalau sebelum ni kita dinilai oleh MQA, sekarang kita dinilai oleh badan profesional, iaitu engineer yang dilantik oleh Board of Engineers tadilah. Dia akan pergi mengaudit ataupun pergi menyemak program di poli-poli ni sama ada mengikut ataupun tak ikut program akademik yang telah ditetapkan oleh Board of Engineers. Okey, ni saya rasa boleh tengok sendirilah nanti ya. Okey, ini adalah kriteria. Kalau macam anda semua kan nak pilih poli kan, mesti nak pilih poli mana Poli PD ke, Poli Merlimau ke, Poli Melaka ke. Ni semua ada kejuruteraan awam kan. Tapi kenapa pilih Poli PD? Sorry. Antara tiga-tiga ni. Sebab kriteria yang pertama dekat dengan rumah, sebab duduk dengan Seremban, jadi paling dekat Poli PD lah kan. Kriteria kedua mesti pemandangan cantik, Poli PD dekat dengan pantai cantik. Lepas tu yang ketiga pensyarah baik-baik contohnya. Jadi tiga-tiga kriteria ni menepatilah untuk memilih di Poli PD. Sama juga macam akreditasi untuk ETAC ni lah, ada 7 kriteria. Kriteria yang pertama ialah program educational objective, yang kedua program outcomes, yang ketiga academic curriculum, yang keempat ialah students, yang kelima ialah teaching and support staff. Ni kiranya kita nak tengok lah pensyarah-pensyarah ni okey ke tak, berkualiti ke tak, layak ke tak untuk mengajar anda semua. Yang keenam fasiliti yang ada ni mencukupi ke tak, selamat ke tak. Itu yang dinilai oleh ETAC. Dan terakhir sekali ialah quality management system. Ini memang standard lah, kita nak tengok sistem pengurusan tu berkualiti ataupun tidak lah. Okey, sini tak penting sangat lah. Okey, kita tengok yang ni pula. Okey, fokus akreditasi BEM ni ada banyak lah. Kita tengok 4 kat sini, iaitu OBE, QMS, CQI, depth and breadth. Okey, so 4 fokus utama ni memang penting lah dalam ETAC ni. Terutamanya dalam OBE. OBE ni outcome based education. Jadi banyak para pelajar akan diberi peluang untuk explore sendiri, mencari bahan pengajaran dan pembelajaran sendiri.
Jadi pelajar akan dilatih supaya lebih berdikari, lepas tu lebih bijak untuk menyelesaikan masalah, critical thinking dengan tunjuk ajar dan juga panduan yang akan diberikan oleh para pensyarah. Okey. Seterusnya ialah kita tengok pula bilik akreditasi. Akreditasi ni ada 4 step lah. Okey, mula-mula pengarah poli kita akan bentangkan apa kita punya program kita buat ni dijalankan macam mana, akan ceritalah. Lepas tu ETAC akan datang semak dokumen, dan dia juga akan interview semua staff yang terpilih dan juga para pelajar. Jadi para pelajar ni termasuklah alumni kita. Bila dah grad ni dipanggil semula alumni, dan juga majikan pun ditemu bual untuk memastikan kualiti pelajar yang grad itu ialah terbaik, fulfill kehendak profesional, iaitu Board of Engineers. Tadi ingat lagi tak yang saya cerita Board of Engineers tu? Ialah badan profesional. Lepas tu yang terakhir sekali ialah panel ETAC ni akan datang melawat, tengok fasiliti kita lah. Termasuk juga dia nak tengok sesi pembelajaran dalam kelas macam mana, dalam makmal macam mana. Jadi para pelajar kita akan bekerjasama lah sepenuhnya semasa sesi lawatan oleh panel ETAC tadi. Okey, kita tengok pula registration of engineer untuk inspector of work. Okey, ini adalah satu compliance ataupun keakuran graduan kita apabila dah grad diploma, kena register dengan BEM. http://www.bem.org.my. Jadi semua ada telefon bimbit kan, jadi boleh klik link ni sekarang, lepas tu tengok semula kat situ. Kalau tengok di sebelah kanan itu ialah Registration of Engineers Act 1997. Ada amendment kat situ kan, 2015. Boleh tengok juga kat situ. Lepas tu boleh explore lagi lah. Macam para pensyarah dia perlu register professional engineer. Itu satu benda yang kiranya terbaik lah. Kalau pensyarah tu dia ada, boleh daftar sebagai professional engineer ataupun IR. Kan kamu kan pernah dengar IR, kan ada IR kat depan, IR Nur Atika. Itu maksudnya dia adalah senior ataupun engineer atau jurutera profesional. Jurutera profesional ni berdaftar dengan BEM lah. Kan macam anda semua nanti berdaftar dengan BEM sebagai Inspector of Work. Kalau mendaftar sebagai Inspector of Work itu mudahlah untuk mendapat kerja di mana-mana syarikat construction, consultant ataupun badan-badan kerajaan. Okey, saya rasa itu sahaja untuk kali ini. So saya rasa itu saja kot. Jadi lepas-lepas ni anda semua jangan rasa macam pelik pula kan, kenapa dalam tugasan berkumpulan ataupun kerja-kerja makmal dibahagikan kumpulan tak boleh lebih daripada 4 orang satu kumpulan. Sebab itu adalah requirement daripada ETAC tadi tu. Satu kumpulan tak boleh lebih 4 orang. Sebab kita nak menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran kita. Kalau ramai-ramai sangat, pensyarah tak boleh nak monitor kerja kumpulan, dan para pelajar pun tak boleh nak belajar banyak sebab kongsi barang kan, takut ada ahli yang tumpang. Jadi ada 4 orang tu bagus. Okey, dia antara 2, 3 ataupun 4, tak boleh lebih. Itu kalau kerja kumpulan lah. Itu adalah antara syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ETAC, dan banyak lagi lah. Contoh terdekat saya bagi tadi itulah. Kalau masuk makmal tak boleh lebih daripada 4 orang. Lepas tu wajib pakai safety boot. Nanti kalau masuk makmal konkrit kena ada safety boot, makmal bata dan lain-lain kena ada safety boot, kena ada jaket keselamatan. Itu semua wajib.
keperluan ETAC. Kalau anda semua tidak beri kerjasama untuk comply ataupun mematuhi keperluan-keperluan yang telah ditetapkan oleh ETAC, susahlah kita nak dapatkan pengiktirafan. Sangat penting untuk kita semua bergabung dan berganding tangan supaya program kita ini, iaitu kejuruteraan awam ini, peringkat diploma diiktiraf oleh apa tadi saya cakap? ETAC BEM. Okey, Board of Engineers. Okey, Lembaga Jurutera Malaysia. Demi masa depan kita semua. Saya rasa itu sahaja. So, don't worry, smile, dan saya doakan agar anda semua sukses sampai semester 6 nanti. Saya rasa itu sahaja. Sekian sahaja daripada saya, penyelaras ETAC JKA. Selamat datang dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.